وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini sekali lagi kita dapat bersua di arena live Facebook kita, dan malam ini insya-Allah sebagai mengisi ruang yang ada sebelum daripada kita masuk waktu Isyak, saya nak kongsi beberapa nasihat sebagai panduan bekalan untuk kita boleh amalkan bersama dan juga menjadi satu medan untuk saya dan diri sahabat-sahabat semua bermuhasabah tentang kehidupan kita. Yang saya kutip dari risalah kecil Ayyuhal Walad yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang membekalkan kepada kita beberapa nasihat sebagai panduan dan bekalan untuk kita semua. Jadi nasihat pertama yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali menerusi risalah kecilnya Ayyuhal Walad, dia kata waktu itu adalah kehidupan. Wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Wa inna imra'an zahabat sa'atun fi umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah lijadirun an tatula 'alaihi hasratuh. Wa man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Pesanan yang dititipkan kepada kita, kalau kita tidak mahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpaling daripada kita, hendaklah kita mengelakkan diri dari terlibat dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ayat yang selalu kita baca, yang saya nak ulang balik, iaitulah ayat dari surah Al-Asr. Secara keseluruhannya mempunyai inti-panti yang begitu penting, yang menjadi bekalan kepada diri kita setiap masa, setiap detik dan setiap ketika. Kerana setiap ruang waktu kehidupan kita mesti diisi dengan perkara yang berfaedah. Kerana orang Islam ini setiap detik kehidupannya ialah ibadah. Jaga dia ibadah, tidur dia ibadah, makan dia ibadah, potong kuku dia ibadah, berekonomi ibadah, berpolitik juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau melawan virus juga ibadah. Jangan kita salah anggap bila orang duduk dalam rumah ibadah baru dikira ibadah. Bila duduk di masjid baru orang kita ibadah. Makan kita ibadah. Sihat kita ibadah. Ketika sakit kita boleh kita ruangkan dalam ruang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlulah diingatkan supaya seluruh daripada khalayak kita berkira-kira tentang ruang waktu dia. Barangkali ada orang yang umur panjang. Barangkali ada umur yang separa panjang. Adapun ada umur yang singkat. Tak dan 30 mati, meninggal dah. Tak kira lah sama ada umur pendek ataupun panjang, tetapi mesti diisi segenap kehidupannya itu dengan perkara yang berfaedah. Kerana apa yang dinasihatkan kepada kita supaya Allah SWT tidak berpaling daripada kita
kerana kita terlibat dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sepanjang hari ini kita difahamkan menerusi laman ataupun siaran dari Majlis Keselamatan Negara yang menyebutkan bahawa beberapa aduan yang melibatkan audio yang disiarkan secara tidak bertanggungjawab, yang disiarkan secara palsu, langsung tak menjadi satu perkara yang merupakan kebimbangan kepada diri kita. Sepatutnya orang yang beriman, orang yang dalam kehidupan dia ada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dalam kehidupannya kenal apa itu dosa dan pahala, dia berkira-kira untuk hantar sesuatu berita itu sama ada sahih ataupun tidak. Kerana kesan daripada perkara yang kita sebarkan dengan tidak bertanggungjawab, pertama akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Yang kedua, dia menimbulkan suasana yang tidak tenteram, menimbulkan keadaan yang keluh kesah, memporak-perandakan, akan merosakkan kehidupan orang lain dan menyusahkan pihak yang lain untuk bertindak, kesan daripada tindakan kita yang tidak bertanggungjawab itu. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu tujuan beribadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjangnya penyesalannya pada hari kiamat nanti. Jadi dititipkan juga kepada kita pesanan, orang yang dalam kehidupan dia buat satu detik saja dalam kehidupan itu satu benda yang tak bertepatan dengan syarak, yang tak bertepatan dengan kehendak Allah SWT, satu benda yang kita kata tidak berfaedah, nanti cukuplah untuk dia menjadi satu penyesalan yang besar ketika dia balik kepada Allah SWT, menyesal pada hari kiamat nanti. Dengan sebab itu kita selalu baca Al-Quran, digandingkan dunia wal akhirah. Orang yang hidup kat dunia mesti ingat bahawa dia akan kembali pada satu negeri yang abadi, negeri yang kekal, iaitu negeri akhirat. Maka kehidupan di dunia sebagai jambatan, maka dia akan menggunakan segenap ruang kehidupan dia di dunia dengan benda yang berfaedah, supaya dia balik dalam keadaan tidak menyesal kepada Allah SWT. Dengan sebab itu, di antara nama julukan hari kiamat ialah hari penyesalan. Yang mana manusia pada hari kiamat nanti dia balik kepada Allah SWT dalam keadaan dia menyesal. Sebab rugi tidak menggunakan ruang waktu yang ada ketika di dunia untuk dia beribadah kepada Allah SWT. Kita selalu baca dalam surah Yasin. Allah SWT berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh sangkakala yang kedua akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mengaji dalam ilmu akidah, setelah sangkakala ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia akan dibangkitkan daripada pembaringan mereka. Apabila mereka dibangkitkan dari kubur mereka setelah dimatikan oleh Allah SWT, mereka bertanya wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Ayuhai gerangan siapa pula yang membangkitkan kami daripada pembaringan kami. Masa kat dunia ni orang cerita hari kiamat akan dibangkitkan, hari kiamat akan dikenakan segala hukuman, tak percaya. Tapi pada hari kiamat nanti, bila dah dibangkitkan, tengok-tengok, oh rupanya sungguh. Maka dia pun kata, siapakah pula gerangan yang membangkitkan kami dari pembaringan kami? Adza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Lantas diberi jawapan kepada mereka, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah perkara yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Tali setia yang kita telah ikat dengan Allah SWT, perjanjian yang kita telah ikat dengan Allah SWT,
Apa dia? Iaitu untuk as-sam'u wa ta'ah. Perjanjian kita dengan Allah SWT ialah untuk dengar dan kami patuh. Maka menjadi tanggungjawab kita, sama ada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, tanggungjawab kita ialah untuk kita sentiasa dengar dan patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak patuh. Kerana apa? Kerana dia telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bangkit pada hari kiamat nanti, jangan buat terpinga-pinga sebab kita telah ikat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala tidak pernah sama sekali menyalahi apa yang telah dijanjikan. Wa sadaqal mursalun, dan telah dibenarkan oleh para rasul. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerjanya ialah memberitakan apa yang wajib dilaksanakan oleh si hamba, apa yang mesti ditunaikan oleh si hamba, apa yang mesti ditinggalkan oleh si hamba, supaya dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak menyesal. Maka inilah ruang masa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti digunakan sepenuhnya supaya nanti kita balik tidak menyesal. Dan kita diingatkan dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. An-nasun niyam iza matu tuntabahu. Manusia ini sebenarnya dia tidur. Apabila dia mati nanti baru dia terpanjat, bahawa dia mati dah. Sedangkan dia tak ada nak siapkan apa lagi, menyesal. Menyesal apabila dibentangkan suratan, ditimbang amalan, rupa-rupanya kejahatan mengatasi kebaikan yang dilakukan. Ini yang akan berlaku. Maka pada ketika itu, menyesallah tara manapun, dia tidak akan dapat balik lagi ke tempat asalnya. Dia tidak akan dapat balik lagi ke dunia kerana dia telah mengabaikan kehidupan ketika dia di dunia. Kita kena ingat bahawa seseorang manusia itu, dia akan mati bagaimana keadaan kematian itu, bagaimana keadaan hidupnya. Seorang itu dia akan mati. Macam mana cara mati dia? Cara matinya itu berkait dengan bagaimana cara hidupnya. Dan bagaimana dia akan dibangkitkan? Dia akan dibangkitkan bagaimana keadaan dia dimatikan. Jadi kalau orang yang hidup dia baik, maka dia akan mati baik. Bila dia mati dalam keadaan baik, nanti dia akan dibangkitkan insya-Allah dalam keadaan baik. Ini yang mesti diberi ingatan. Minta maaf Ustaz Akhil Samsudin ni bukan Liverpool ni, Arsenal. Minta maaf. Marah kan. Tak apalah, kita sokong hak kalah, tak apa. Kan, semua sokong hak menang je, hak kalah siapa nak sokong kan. Kemudian sambungannya lagi, dan sesiapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Hak ni hak yang susah sikit ni, dengar kita nak dengar, nak cakap pun kita takut. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Wal'iyazabillah. Ini cukup takut. Kata daripada pesanan Nabi SAW ini, siapa yang umur dia dah 40 tahun lebih, tetapi amal kebaikannya masih belum mengatasi kejahatannya, maka dia kata persiapkanlah diri dia untuk masuk ke dalam api neraka. Ini cukup takut. Maka ini medan muhasabah kita. Kena kita bertanya-tanya, setakat ni kebaikan banyak ke kejahatan banyak yang kita buat. Barangkali kita ni manjang jahatnya. Barangkali kita mungkin kaki semayang. Tapi hak yang fitnah pun tebal juga. Barangkali kita kaki sedekah. Tapi semayang pun lebih kurang dia. Barangkali kita ni tak rajin kata ke orang. Tetapi tabiat jahat yang lain kita buat. Maka dengan sebab itu kita memastikan diri kita supaya tidak terjebak dengan kejahatan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita menerusi firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nara, supaya kita melepaskan diri kita dan ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka. Dengan sebab itu kena muhasabah diri kita ni sepanjang masa. Setiap ketika adakah kebaikan telah banyak kita lakukan ataupun kejahatan masih lagi mendominasi kehidupan kita setiap hari siang malam, kita berkira-kira untuk melakukan kejahatan.
Maka sebagai seorang manusia yang sedar, seorang manusia yang bertanggungjawab, seorang manusia yang tahu peranan dia sebagai hamba. Tugas kita yang paling besar atas dunia ini ialah menjadi hamba Allah SWT yang patuh, yang taat. Maka mestilah dia mempersiapkan diri dia dengan ilmu, supaya dia berasa takut kepada Allah SWT. Innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja orang yang rasa takut kepada Allah SWT ialah mereka yang merupakan ulama, orang yang dengan panduan ilmu dia melakukan kebaikan, dengan panduan ilmu dia bertindak, dengan panduan ilmu yang sahih, yang betul, dia melakukan sesuatu, bukan sembrono, dia buat sesuatu dengan ikut akal dia sendiri, tidak ada panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita ambil kesempatan dalam ruang yang ringkas ini, lebih kurang 15 minit, ruang masa yang kita dapat bersama ini, dapat kita bermuhasabah diri kita, menjadi seorang hamba Allah SWT yang sentiasa mengkoreksi diri, menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa menyedari kekurangan diri dan berusaha untuk menambah amal ibadah, dan juga prasyarat nak menambah amal ibadah ini mestilah dengan ilmu supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Sebagai pesanan juga untuk akhirnya, seperti mana yang diwar-warkan oleh pihak berwajib, untuk kita duduk di rumah sehari dua ni, jangan keluar, dan kita patuh kepada arahan untuk memastikan keadaan bencana yang berlaku di negara ini, ujian yang besar ini dapat kita lalui dengan penuh tanggungjawab sebagai rakyat yang patuh, sebagai rakyat yang bertamadun, yang tidak mementingkan diri sendiri. Bila ada tabiat mementingkan diri sendiri, nak memenuhi kehendak nafsu sendiri, memenuhi perut kita sendiri, maka akan jadi masalah lah kepada pihak-pihak yang lain dan orang-orang lain. Kalau kita rasa tak sayang nyawa kita pun, kita kena fikirlah nyawa orang lain. Kita mungkin kita rasa tak apalah aku mati pun, mungkin kita duk berasa amal ibadat kita banyak, tapi kita kena fikir orang-orang yang lain yang perlu survive, memberikan kehidupan untuk mereka terus berjuang. Kerana ini tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT. Bila ada ujian, bila ada musibah, maka kita mesti lalui sebagai seorang hamba Allah yang bertanggungjawab. Kalau sakit kena berubat, bila ada ujian kena lepasi rintangan, dengan penuh tanggungjawab, dan mereka yang memahami tugas sebagai hamba Allah SWT. Supaya semoga Allah SWT melepaskan kita daripada ujian berat ini. Mudah-mudahan Allah SWT tidak memanjangkan derita yang kita rasa ini. Mudah-mudahan kita dapat berkehidupan seperti sedia kala, sebagai seorang hamba yang lebih insaf pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan oleh semua saudara Rahmat Ilham, Tuan Haji Nur Risman, saudara Atari, Ustaz Khir dari Johor, Ustaz Fadil dari UIA. Terima kasih kerana memberi sokongan dan mendengar celoteh daripada saya yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan ini dikira sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.